So untuk belajar hari ini ada 3 perkara. Kita nak kenal pasti konsep kuasa dan pengaruh dalam kepimpinan. So, maksudnya dalam pemimpin ni dia ada 2, satunya kuasa, yang keduanya adalah pengaruh, influence. So kuasa ni contohnya seseorang itu diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu tugas. So dia pun diberikan kuasa. Bersama dengan jawatan dia, dia ada tanggungjawab. Dan dia ada kuasa untuk memastikan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian pengaruh. So pengaruh ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu boleh memastikan tanggungjawab yang dia nak buat ataupun sasaran yang dia nak buat tu akan tercapai. So dia akan gunakan pengaruh lah. So dalam kuasa dan pengaruh ni, dia sebenarnya adalah satu topik perbincangan yang sangat luas. Macam-macam kita boleh tengok. Okay, kemudian kedua menunjukkan kemahiran interpersonal dalam membincangkan kepentingan kuasa dan pengaruh kepimpinan secara berkumpulan. Yang ketiga untuk menghubung kait peranan kuasa dan pengaruh dengan peranan kepimpinan dan kepemimpinan. Okay, sementara kita nak hadamkan hasil pelajaran ni, cuba kita tengok kawan-kawan kita tadi dia buat assignment tu macam mana. So kita pergi tengoklah. Saya pilihlah 1-2 assignment daripada kawan-kawan kita. So apa yang dia dah buat. Okay, katakan saya pilih. Okay, siapa nak tengok paper dia? Assignment dia? Ada yang volunteer? Nur Amirah. Nur Amirah tak ada. Nur Amirah ni masih ada kat sini ke? 3-2. Ni 5-2. 3-2. Amirul Hafizi 3-2. Ni 5-2. Wait. So katakan kita ambil Wong ni lah. Nama saya Mana? Siapa nama tu? Hamizan Yusri. Hamizan. A. H. H. Hamizan. Okay. Hamizan. Okay, Hamizan. Hamizan Yusri. Okay, Mizan. Okay, Mizan. Sudah ada sini. Latihan kuliah 1. Open. Okay, Mizan. Oh, cantik Mizan punya muka depan ni. Tokoh pemimpin yang anda kagumi senaraikan Umar Al-Khattab, Tunku Abdul Rahman, Abraham Lincoln. Okay, 3 tokoh. Kualiti ciri yang kita sebut berwawasan. Okay, Umar Al-Khattab, Tunku Abdul Rahman dengan Abraham Lincoln ni dia memiliki satu ciri yang sama, itu berwawasan, jujur dan boleh menerima pandangan orang lain. Okay, yang ketiga, mengapa anda mengagumi tokoh tersebut? So, kenapa kagum? Panjang tak? Faktor yang saya gumi terhadap tersebut adalah kerana mereka mencari pimpinan yang boleh cahaya. Contohnya, Umar Khattab sangat tegas dan dalam mengatur tentera Islam dari inspirasi tentera. Okay, Tunku Abdul Rahman bijaksana. Abraham Lincoln bijak bertindak. Okay, tidak pernah sejauh manakah anda mempunyai kualiti peribadi. Okay. Tegas, bijaksana, merancang. 3, 4, 4. Okay, maksudnya agak kerap jugalah. Mizan Bagaimana anda dapat membaki dan mengembangkan prestasi diri? So, macam mana? Kursus kepimpinan. Okay. So kena ada inisiatif untuk join mana-mana kursus. Bukan saja pihak kerajaan, pihak universiti lah ataupun organisasi belia dan sebagainya, supaya adanya elemen-elemen kepimpinan dalam diri Mizan. Macam mana, mengapakah kepimpinan sangat penting menguruskan sebuah organisasi? Kenapa kepimpinan ni? Yang pertamanya teratur dan tersusun. Hala tuju yang jelas. So bila nak jadi pemimpin ni memang kena ada elemen-elemen khusus untuk jadi pemimpin. Ini contoh yang Mizan dah bagi. So ini contoh yang agak baiklah. 1 hingga 20 soal saja terlebih panjang. Okay, terima kasih kepada Mizan. So nanti kita tengok. Kita pergi pada kuliah kita yang 3 tadi.
So ada 3 hasil pembelajaran hari ini tentang konsep kuasa dan pengaruh. Kemudian kemahiran interpersonal, macam mana kita nak menguruskan kemahiran yang ada seperti kemahiran berunding, kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat keputusan. Sebanyak kemahiran ni dalam kepimpinan. Okay. Untuk pengenalan ni, pemimpin hebat mempunyai 2 persamaan. Ada visi dan juga ada kuasa serta pengaruh peribadi. So yang ini secara umum je lah. So dia ada wawasan, dia ada vision ke arah mana dia nak bawa organisasi dia. So yang kedua adalah untuk dia menjadikan kuasa tadi dan juga dia membawa pengaruh daripada kuasa tadi untuk mencapai wawasan tersebut. So dia kena ada dua-dua tu lah. So kalau tengok dalam negara kita ataupun negara-negara luar, so negara yang maju ni pada masa sekarang, dia banyak ditentukan oleh pemimpin pada masa lepas. Contohnya seperti Singapura, negara yang paling dekat kita lah, ataupun Indonesia. So negara-negara ni ada pemimpin yang lama menguruskan negara masing-masing. Kalau di Singapura dia ada Lee Kuan Yew. Berpuluh tahun dia jadi Perdana Menteri. Kalau di Indonesia, dia ada Presiden Soeharto. Lama juga menjadi Presiden Indonesia. Kalau di Filipina dulu dia ada Fidel Ramos. Lama dia menjadi Presiden. Kalau di mana lagi? Di Thailand ni dia sekejap sebab dia kerap berlaku rampasan kuasa. Kemudian kalau kita pergi ke Laos, kita jangan dengar sangat cerita dia. Kalau di Cambodia dia ada Hun Sen. Lama juga. Lama juga dia menjadi Perdana Menteri di situ. So dia punya sekejap saya nak ambil. Okey, kalau kita pergi ke sebelah daripada Cambodia, dia ada Vietnam. Kalau ada masa nanti saya tunjukkan kawasan-kawasan di Vietnam lah yang saya pernah pergi tu. Saya pernah pergi ke Ho Chi Minh City, nanti saya kongsikan kalau ada ataupun Indonesia ataupun tempat lain lah. Di Vietnam, Parti Komunis Vietnam ni kita tak berapa dengar sangat, tapi dia agak lama. Dia satu parti. Kemudian kalau ke Myanmar ni pun ada konflik dalam kepimpinan, dia bersilih ganti pimpinan dia. Kalau yang terbaru di Timor Leste ni agak baru juga. Dia ni lahir kerana kesan daripada konflik peperangan. So kita dapat tengok di negara ASEAN sendiri pun pelbagai bentuk pemimpin yang lahir daripada krisis ataupun konflik yang berlaku dalam negara masing-masing. So dia membuat sekali kuasa dan pengaruh. So sini dikatakan kuasa adalah keupayaan ataupun kemampuan untuk mengakibatkan perubahan kesan ke atas orang lain ataupun potensi untuk mempengaruhi orang lain. So maksudnya kuasa ni adalah satu force, satu ability, satu daya untuk dia menyebabkan berlaku perubahan. Contohnya macam Hamizan tadi, kalau terlibat dalam kepimpinan, so dia mestilah fikir macam mana nak memastikan organisasi yang dia nak pimpin ni akan ada perubahan nanti ke arah yang dia nak bawa lah. Kalau dia nak katakan organisasi yang berkaitan dengan recycle. So kalau tengok dalam masyarakat kita hari ni, recycle di Malaysia ni agak perlahan lah perkembangan dia. Tapi kalau you pergi ke negara-negara Eropah, dia punya recycle-nya dah maju. Paling dekat pun dengan kita di Australia lah, ataupun di New Zealand. So di Jerman, saya bawa contoh Jerman, dia ada satu mesin recycle ni, kita boleh masukkan botol air mineral ke dalam ruang mesin ni untuk beberapa biji dan dia akan keluarlah duit nanti. Duit yang senilai dengan harga botol air mineral tadi, botol kosong lah.
So bila kita bawa keluar botol tu, kita masukkan dalam mesin ni, so akhirnya kita dapat duit. So dengan adanya reward duit ni, orang ramai dia kalau nak buang botol tu dia fikir 2 kali lah. Lebih baik dia masukkan botol tu dalam mesin dan dia akan dapat wang untuk dia belanja. Di Malaysia ni kita cuma kumpulkan barang yang nak recycle dan kita jual lah di tempat recycle, kita akan dapat wang. Mesin untuk nak memudahkan orang ramai nak tukar barang recycle dengan duit belum ada. Di Australia dia menggunakan kad. So kalau kita nak gunakan mesin dia, kita tick dekat kad tu, kita tap dekat kad dekat mesin tu boleh baca kad kita masukkan barang recycle, dia akan terus duit tu masuk dalam akaun kad yang digunakan. So kalau nak beli barang kita pakai kad tu je lah. So tak payah pakai shilling ataupun duit sen yang ada dalam mesin. Itu cara di Australia lah. Saya harap sampai semasa nanti keadaan ni akan sampai di Malaysia. So kalau Hamizah nak bawa orang untuk memahami recycle ni lebih baik, so dia kena buat program yang akan beri kesan kepada orang lain untuk memikirkan perkara yang sama. So pemikiran yang menyebabkan orang berubah tu adalah satu bentuk kuasa juga. Kuasa mempengaruhi orang lain untuk bertindak seperti yang Hamizah fikirkan. Itu satu yang cabaran lah kalau kita nak buat macam tu. Okay, kuasa dimiliki oleh pemimpin dan mengikut dan mempunyai hubungan dengan pengaruh. So pengaruh pula adalah darjah perubahan yang berlaku ke atas sikap, nilai, kepercayaan atau perilaku orang yang disasarkan. So maksudnya berlakunya perubahan yang pertama sekali ke atas sikap, nilai dan kepercayaan atau perilaku. So pada saya pengaruh ni yang paling besar ni dia akan berkesan kepada kepercayaan, kepada pemikiran dulu. Di sini PSU WC L7 ni adalah rujukan yang adalah untuk masuk pengaruh. Tapi pada saya pengaruh yang paling besar sekali adalah pengaruh kepada pemikiran atau kepercayaan. Sebab itulah sesuatu ideologi yang baru datang ke dalam masyarakat, dia boleh mengubah kepercayaan orang lain kalau mental, pemikiran masyarakat tu nak berubah. So penting untuk kita attack bahagian kepercayaan ataupun bahagian pemikiran dia dulu supaya dia boleh berubah. Ini lebih kepada penerangan tentang ini pengulangan kot, kuasa dan pengaruh. Sama aja. Kuasa dan pengaruh lagi, power. Ini ciri-ciri power ni, sebahagian daripada perhubungan. So maksud sebahagian dari perhubungan ni adalah bila kita ada kuasa, kita ada pengikut, kita ada orang ramai, kita ada stakeholder, pemegang taruh. So kita boleh menggunakan kuasa ni untuk transfer, untuk memindahkan mesej kita kepada mereka. Contohnya Perdana Menteri. So dia ada kuasa yang besar, yang luas. So bagaimana dia nak, kalau dalam keadaan COVID-19, bagaimana dia nak memastikan orang ramai ikut cakap dia. Kalau tak vaksin, tak akan dapat banyak kemudahan. So kalau orang tu tak vaksin, you all ni dah vaksin ke belum? Belum. Belum lagi Belum. Lagi. Ingat lepas ni kena Terlalu muda. Bila orang dewasa semua dah vaksin, nanti you all pula lah. Di UTM kita dah ada pusat vaksin sendiri lah. So nanti kalau you all masuk memang kenal lah nanti pusat vaksin. Dia baru mula 9 hari bulan. So Perdana Menteri ni dia nak pastikan setiap rakyat Malaysia ni dapatkan vaksin. So dia akan bagi banyak kemudahan kepada mereka yang dapat 2 dos vaksin. Dos pertama ni kurang sikit, dos kedua ni lebih banyak kemudahan dia. Kalau tak ada vaksin, tak pergi ambil vaksin, so tak dapat kemudahan ni. Dia ni tak boleh pergi mana-mana lah. Banyak tempat tak boleh pergi. So kuasa yang ada pada Menteri ini dia sampaikan melalui mesej melalui secara langsung ke ataupun melalui ucapan sempena COVID-19 yang ke sekian-sekian tu. So mesej tu disampaikan kepada kita dan kita mula bertindak. So kuasa yang ada pada Perdana Menteri itulah yang menyebabkan
dia boleh mempengaruhi orang lain untuk membuat perubahan. So itu pentingnya kuasa. Kemudian bagi memastikan kuasa wujud berguna, hubungan mesti dikekalkan. So perhubungan dikekalkan adalah supaya mesej tu sentiasa diupdate, sentiasa dikemaskini. Contohnya Naib Chancellor UTM. Dia kata macam mana nak menguruskan kelas online dalam keadaan pandemik pada hari ini. So dia akan buat siaran media. So, siaran media ni sentiasa dikemaskini supaya kita, pelajar dan juga staf ni boleh mendapat maklumat yang berguna lah. Contohnya Melaka akan insyaAllah lah mudah-mudahan masuk ke fasa yang kedua. So dia relax sikit lah. Tapi bagi negeri-negeri di Lembah Kelang, susah nak masuk fasa kedua ni kan. So mesej yang diberikan oleh pihak berkuasa pada masyarakat di Lembah Kelang sentiasa diupdate, dikemaskini untuk mengekalkan perhubungan tadi. Kalau ada perkembangan tentang pusat vaksin yang baru dibuka, so dia sampaikan mesej pembukaan tu melalui channel atau saluran yang disediakan oleh kerajaan lah. Okay. Contoh kat sini adalah diktator, dia ada kuasa mutlak. Kuasa mutlak selagi mana dibenarkan oleh pengikut. So contoh kuasa mutlak ni kalau kita ambil di Korea Utara. Korea Utara negara yang memang bersifat diktator lah pemimpin dia. Anak beranak dia saja yang jadi pemimpin. So dia boleh mengawal rakyatnya dengan pelbagai cara. Sampailah rakyatnya takut untuk bertindak. So kalau ada seorang pemimpin yang boleh menggerakkan rakyat tu untuk melawan kuasa diktator tadi, negara tu mungkin akan berubah. So dia sama ada perubahan tu berlaku dari dalam negara ataupun berlaku dari luar negara. So dua cara lah. Bagi membolehkan kuasa yang ada berfungsi, seseorang pemimpin mesti mempunyai sumber dan motivasi. So dia ada resource, sumber, macam sumber lah. Sumber keselamatan, sumber kekayaan, sumber keilmuan, sumber bakat dan juga keistimewaan. Contohnya, kita ambil Sultan Brunei. Sultan Brunei yang ada sekarang ni Sultan yang ke-29. Sultan Hassanal Bolkiah. Dia dah 50 tahun lebih dah menjadi Sultan di Brunei. So macam mana dia nak kekalkan kuasa Sultan tu di Brunei? So dia banyak sumber lah. Yang pertama sih keturunan dia. Dia ada keturunan raja-raja daripada awal lagi sampailah sekarang. Kemudian dia ada dia punya pengesahan daripada ahli masyarakat dulu sampai sekarang macam mana proses pelantikan tu dibuat. Kemudian juga dia ada sumber yang menyokong dia untuk kekal sebagai pemimpin, sumber kekayaan, minyak di situ. Kemudian juga dia kebajikan untuk rakyat ni sangat banyak. Contoh kebajikan untuk rakyat dia ni, mana-mana rakyat Brunei yang berumur 60 tahun. 60 tahun ke atas, 6 tahun ni umur agak emas lah, akan mendapat bantuan bulanan. Kalau tak silap saya, RM250 Brunei dolar. So kalilah 3, 250 kali 3 berapa? Sebulan. Kalau RM. 250 kali 3, sebulan dapat? 750. RM750 sebulan. Orang tua-tua 60 tahun ke atas. Siapa sahaja, sama ada dia bekerja di sektor kerajaan sebagai pesara kerajaan ataupun orang yang bekerja dalam sektor swasta ataupun tak bekerja, asalkan umurnya 60 tahun, termasuklah saya ingat termasuk Sultan sendiri ataupun keluarga dia sendiri akan mendapat RM250 sebulan. Sebab satu yang sangat baik, kita yang kalau dah sampai 6 tahun, dia dapat duit. Apa ni negara bagi, selebih kan. Kemudian juga bantuan yang lain, yang saya dapat kongsikan lah. Bantuan lain, bantuan rumah. So kebanyakan masyarakat Brunei pada tahun 50-an, 60-an dulu, kebanyakan mereka ni tinggal di kampung air. Nanti saya tunjukkan lah kalau ada masa nanti, kampung air. Dan mereka ni tidak ada tanah di kawasan darat lah. Jadi Sultan buka banyak kawasan. Dia galakkan orang-orang kampung air itu berpindah ke kawasan darat
dan diberikan tanah untuk dibuat rumah. Malah ada kawasan-kawasan tu dibina rumah sekali. Ya. So ramailah yang duduk di kampung air di Brunei ni, so akhirnya berpindah ke darat dan memulakan kehidupan sebagai orang yang tinggal di barat lah, di darat. Ya. Di kampung air tu masih ada lagi dan kemudahan di kampung air pun banyak. Ada hospital, ada klinik, ada stesen minyak, ada balai polis, ada masjid, ada balai bomba, ada kedai runcit, macam biasa. Tapi kemudahan tu memang Sultan Brunei sentiasa beri untuk mereka tinggal di kampung air. Sekali lagi pergi tengok, kalau you pergi ke Brunei, tengoklah kampung air ni memang satu yang agak lengkap itulah kemudahan yang Sultan berikan. Itu contohlah di Brunei. Kemudian dengan kuasa yang berfungsi, wujud pula pengaruh. So bila kita ada seseorang pemimpin tu ada kuasa, dia kena pastikan kuasa itu berfungsi dengan adanya pengaruh. Mestilah kan ada pengikut kan. So pengaruh ni macam-macam. Okay, kuasa kedudukan dan juga kuasa peribadi. So untuk kedudukan jawatan ni, dia ada authority yang di-verify, yang disahihkan oleh sesuatu agensi ataupun badan lah. Contohnya, saya sebagai pensyarah. Ya. So, lantikan pensyarah daripada universiti. Universiti ni diberikan kuasa oleh kementerian lah. So, kementerian ni dikawal oleh kerajaan. So, daripada atas sampai ke bawah, universiti yang melantik dan berikan tanggungjawab. So, ada tanda tangan lah untuk mensahihkan lantikan tersebut. So, barulah saya boleh mengajar kan. Kalau tak ada kesahihan lantikan tu, saya tak boleh nak mengajar. Yang keduanya ganjaran, reward. Ganjaran macam-macam bentuk. Bonus boleh, gaji boleh, imbuhan boleh, macam-macam. Ya. Kemudian, kuasa-kuasanya berkaitan dengan paksaan. Ya. Paksaan berkaitan dengan, kalau tak buat tu akan diberikan denda lah dan sebagainya. Nah. Kemudian kuasa peribadi, dia ada kepakaran dan juga rujukan. Kepakaran ni berdasarkan kepada ilmu yang kita ada lah. Contohnya, kalau saya ada falsafah, doktor falsafah. So itu kepakaran saya dalam bidang-bidang yang berkaitan. So kepakaran tu yang menjadikan orang akan mendengar, orang akan bertindak lah. So kalau saya tak ada pengaruh, nanti kalau saya suruh you all buat kerja untuk assignment ni, so make sure you tak buat kan. So kalau you all percaya kepakaran yang saya ada, so akhirnya you akan buat lah. Kemudian rujukan ni bila orang merujuk kita ni berdasarkan kepada kepakaran tadi, seorang akan mendengar apa yang kita berikan pandangan, idea dan suruh bertindak. So itu kuasa peribadi lah. Kebanyakan kuasa peribadi berkaitan dengan ilmu, bakat ataupun keturunan serta keistimewaan kita. Contohnya ada orang yang ilmu dia pun tak berapa tinggi, dia punya keluarganya pun tak ada terkenal sangat, tapi dia ada bakat yang sangat istimewa. Katakan bakat berkaitan dengan membuat keris. So buat keris bukan semua orang boleh buat kan. So bakat untuk buat keris ni yang menjadikan kita berkuasa untuk menentukan sesuatu perkara lah dalam membuat keris tadi. Dari segi harga, dari segi desain dia, dari segi material nak buat keris, seorang akan respect ataupun hormat kepada kuasa peribadi kita. So kuasa sains yang saya terangkan tadi dipegang oleh kerajaan akan bagi kuasa kepada mereka yang dia nak. So ganjaran pun macam-macam, ada kewangan, naik pangkat, pengiktirafan, penghargaan, ataupun dia bagi gelaran. Sekarang ni gelaran, ya agak banyak gelaran datuk lah, macam-macam datuk ada. Sampai gelaran datuk ni ke luar negara pun orang nak cari. So macam-macam. Kuasa paksaan, ini lebih kepada ketakutan lah. So menakutkan orang ni adalah satu bentuk paksaan. Tapi dia tidak akan mendapat rasa hormat lah bila menakutkan orang. Yang ada hanyalah rasa bimbang, rasa takut, rasa susah dan sebagainya. Okay, kepakaran. Kuasa kepakaran ni, bagi contoh sini adalah pengasas
Amazon. Ya. So dia kata, dia ni memang terkenal lah dengan kekayaan dia. Tapi kalau kita baca dari segi perspektif berbeza, memang dia bekerja sungguh-sungguh dan dia nak orang lain pun bekerja seperti dia. Ya. So berbeza-beza lah. Ya. Dari segi kuasa yang digunakan. Ini kuasa rujukan dan kuasa yang mana? Kuasa yang mana yang kita nak? Abraham Lincoln kata, seperti Hamizan pilih tadi, nearly all men can stand adversity. But if you want to test a man's character, give him power. So power ni memang akan mengubah watak seseorang. Ya? So, kalau kita ada kuasa, so kita rasa dah hebat sangat kan? So kita rasa boleh buat macam-macam. Kalau kita salah guna kuasa, dia akan datang balik pada kita lah. So kalau kita betul guna kuasa, dia punya barakah kepada kuasa tu akan terus berjalan lah. Umpama akar pokok dia akan terus mencari air dalam tanah. So dia akan cari jalan. So kebajikan-kebajikan tu akan berkembang. Yang penting sini adalah impact kuasa. Ini rumusan untuk hari ini. Sekejap je. Impact kuasa. Kuasa kedudukan dan kuasa peribadi. Kuasa kedudukan ni adalah sama ada kita patuh ataupun kita salah guna kuasa tu. Dan kuasa peribadi dia lebih kepada untuk mewujudkan satu yang disiplin pada pengikut tadi supaya terus memberikan kerjasama, terus memberikan sokongan untuk leader tadi, pemimpin tadi laksanakan tugas dan tanggungjawabnya. So kuasa kedudukan ni dia punya ancamannya adalah ada tentangan lah daripada orang lain. Ada yang patuh dan ada yang tidak patuh. Jadi kalau kuasa peribadi, so dia akan melahirkan pengikut yang akan memberi sokongan. So nak bina kuasa ni kena fikirlah, nak bina kuasa kedudukan ke nak bina kuasa peribadi. So dua-duanya boleh digunakan lah. Tapi kalau kuasa kedudukan plus campur kuasa peribadi, so lebih power lah, lebih kuat. Tapi kuasa peribadi ni kadang-kadang kita dilahirkan tanpa bakat memimpin. So kita kena develop, kena kembangkan, kena bina peribadi ataupun karakter kita tadi. Mungkin wajah kita tak berapa cantik, tak berlawa, tapi kita ada bakat. So bakat dia adalah kuasa peribadi. Kita ada karisma, kita ada ilmu yang tinggi, seorang akan hormat kuasa peribadi tadi. So macam-macam. So kalau kita rasa kita belajar tinggi dan kita rasa hebat, sebenarnya ada orang lain lebih hebat daripada kita. Kalau kita rasa kita masuk ke universiti dan kita rasa dah terror lah dengan orang lain kan. Jadi sebenarnya ada juga orang lain yang lebih hebat daripada kita. So kita kena sentiasa berusaha untuk memastikan yang kedudukan kita dan peribadi kita ni dalam keadaan yang baiklah untuk menjadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin lah. So, itu sahaja yang penting yang kita nak belajar hari ni tentang kuasa ni, kuasa dan pengaruh. You boleh baca lah dalam buku ataupun dalam artikel tentang kuasa ni, macam-macam cerita yang ada. Okay, boleh tak Mentimeter tengok sekejap. Okay, Mentimeter. Ini presentation saya nak try. Presentation ni tentang refleksi kepimpinan. Okay, create presentation. So pernah tak pakai Mentimeter ni? Ada yang pernah? Pernah? Pernah, Oh, tak Doktor. pernah. Tak pernah. Okey, kita pakai, katakan saya pilih word cloud. Okey. Word cloud ni, okay, soalan dia okey, soalan dia ini. Apakah yang anda faham tentang kepimpinan? So soalan dia simple je, apakah yang anda faham tentang kepimpinan? What do you understand about leadership? So enter per participant. So saya buat sekali je lah untuk masuk.
Okay. So dia punya soalan dia macam tu. Kemudian saya buat presentation. Okay. Okay, you boleh pergi pada Mentimeter ni kat atas ni. Mentimeter. Dan pakai kod 150-15-01-0147. Cuba buat. Dapat tak? Saya nak ni video. 15-01-0147. Ya. Oh, cik. Mana tutup je. Doktor. Okey, dah boleh dah. Seorang ni. Okey, pengaruh yang besar. Ada pengaruh dan kuasa. Okey, baru 3 orang. So, kepentingan adalah satu test, satu ujian. Nampak ada satu ujian. Satu ujian yang besarlah kepada orang yang ni. So, siapa lagi yang belum masuk ni? Ada sifat, kuasa dan pengaruh. Okey. Sifat dalam diri pemimpin. Kemahiran mengendali. So, nanti kita tengok apa yang besar di situ. Yang besar. Karisma. Okey. Menyatukan organisasi. Kemahiran mengendali. Tanggungjawab yang besar. Boleh menggerakkan. Okey. Pemimpin ni adalah mereka yang boleh menggerakkan. Aset penting dalam negara. So dia tak boleh tulis panjang-panjang. Nanti bila tulis panjang-panjang dia akan tertinggal huruf. So nanti dia kena ringkas-ringkaskanlah tulisan tu. Ketua yang berpengaruh. Okay, pengaruh kedudukan ke ataupun pengaruh kuasa tadi. Macam nak hujan tu, Bayu, ada hujan tak? Prof. Ada? Tempat saya tak hujan. Ada. Ada hujan. Petang hujan. Okey. So kita dapat tengoklah dia punya perkataan yang ada sini. So makin lama makin berkembang dia punya web dia tu. So ini peranan Mentimeter lah. Bagaimana kita nak
dan melihat perkataan yang diberikan oleh kawan-kawan kita. So, banyak di sini ya. Perbuatan jadikan contoh, tanggungjawab, mengatur. Apa lagi? Satu cara mempengaruhi. So, bina macam lagi ya.